Assalamualaikum, salam sejahtera. So, pada minggu-minggu sebelum ni kita telah pun belajar chapter 2 iaitu Static of Particles. Okay, dalam Static of Particles kita telah pun cover dua topik iaitu Force in a Plane 2D dan yang kedua adalah Equilibrium in a Plane 2D. Okay. So, kalau saya dapat recall semula, so untuk Force in 2D, okay. So, untuk Force in 2D, so kita telah pun belajar bagaimana kita nak tentukan resultant force. Sekejap ya. So, bagaimana kita nak tentukan daripada banyak-banyak force. Okey. Okey, contohnya ni paksi X, paksi Y. Ini paksi X. Okey. So, katakan ada force 10 Newton dan 15 Newton dan 5 Newton. Okey. So, untuk force in a plane dalam 2D, so daripada force ni, ketiga-tiga force 10 Newton, 15 Newton dan 5 Newton. So, at the end, ke manakah dia punya resultant force dia ataupun FR. Dan dia punya arah sudut dia ke mana. So, itu pun telah kita belajar. Okey. Resultant force. Dan kemudian second topik, kalau saya dapat recall semula, iaitu equilibrium in a plane. So, di sini kita nak belajar jika kita bagi ada satu load, okey, katakan 10 kg, dan dianya digantung dengan force 1 dan dia digantung juga dengan force 2. Okey. So, di sini kita belajar tentang equilibrium ataupun keseimbangan in a plane. So, apakah knowledge ataupun teori dalam keseimbangan ni adalah, teorinya adalah resultant force FR mesti sama dengan kosong. So, apabila resultant force sama dengan kosong, maksudnya sistem itu berada dalam keadaan seimbang. So, dengan menggunakan resultant force sama dengan kosong, maka kita dapat pecahkan F1 kepada F1X, F1Y, F2 kepada F2X, F2Y dan load ni kepada paksi Y. Dan kemudian kita dapat tentukanlah nilai-nilai yang ada dalam F1 dan F2. So, menggunakan konsep yang sama iaitu resultant force. Cuma resultant force tu kita kosongkan dia. Okay, sebab dia berada dalam keadaan seimbang. Okay, kemudian kita gunakan konsep tu untuk cari nilai-nilai yang diperlukan. Contohnya pada F1 dan F2. Dan ini telah pun kita belajar pada minggu-minggu sebelum ini. Okay. So, untuk chapter yang seterusnya, adalah kita telah pun masuk kepada chapter static of rigid body. Okay. So, static of rigid body. So, sebelum ni partikel saja, zarah. So, sekarang kita dah consider sebagai rigid body. So, apa beza bahasa mudahnya rigid body dengan zarah? So, dalam rigid body, dia dah ada dimension ataupun size. Sebab dia dah jadi rigid body, dia bukan zarah lagi. Okay. So, ada include, dia jarak, dia punya size. Bila ada size, dia akan ada dimension lah. Dan bila akan ada dimension, dia akan ada jarak. So, dekat sini dia akan ada masukkan teori jarak lah. Okay. So, static of rigid body,
kita akan cover 4 subtopik dalam static of rigid body. So yang pertama adalah moment, yang kedua adalah moment of couple, yang ketiga adalah equivalent resultant force. Okey, yang keempat adalah simple distributed load. Okey. So untuk yang pertama adalah moment. Okey. So apakah itu moment? Okay. So moment kita namakan sebagai M. Okay. Moment adalah M adalah force, okay, didarabkan dengan distance. Okay. Itu maksud moment. Okay. Moment adalah force darab distance. Okay. So saya ambil contoh simple yang paling mudah. Okay. So ada satu beam. Okay. Jarak beam ni adalah 5 meter dan saya bagi satu force dekat atas sebanyak 10 Newton. Okay. So katakan beam ni adalah beam AB. Okay. Beam AB. So dia punya panjangnya adalah 5 meter. Okay. So center pointnya adalah pada A. Okay. Sebab beam ni dia fix pada satu dinding ni, pada A. So kita boleh calculate jumlah moment pada A. Okay. Kita referencekan dia pada, kita refer dia pada point A. Jumlah moment pada point A, okay, sama dengan force darab distance. Okay. 10 Newton darab 5 meter. So moment bagi beam ini adalah 10. Sorry, maafkan saya. Okay. Jumlah moment pada beam ini adalah 10 kali 5 sama dengan 50 Newton meter. So moment sangat simple. Dia punya teori dia sangat simple. So moment force darab distance. Okay. So saya bagi contoh yang lain pula. Okay. Okay. So ini ada satu jarak 3 meter. Dan ada satu force ke atas sebanyak 5 Newton. Okay. So berapakah moment untuk kes ni? So moment sama dengan 5 Newton darab 3 meter sama dengan 15 Newton meter. So sangat senang. Okay. So sangat senang. Okay. Perlukan contoh lain lagi? Okay. Kita move ke slide. Contoh lain lagi. Okay. So, ini adalah 10 Newton. So ini adalah 2 meter. Dan ini adalah 5 Newton. Panjang ini adalah 3 meter. Okey. So katakan reference point dekat sini titik O. Okey. So saya pun nak calculate. So jumlah moment pada titik O sama dengan force darab distance. Okey. So moment sama dengan F darab D. Okey. So dalam kes ni berbeza sedikit. Okey. Berbeza sedikit.
So, seperti yang saya katakan sebelum ni, moment sama dengan force darab distance. Okay. So, moment juga sebenarnya didefinisikan sebagai kesan putaran apabila dikenakan daya. So, maksudnya, kita kenakan daya 10 Newton ke atas, apakah kesan putaran dia? Okay. Ataupun kita kenakan 5 Newton ke bawah, apakah kesan putaran dia? Okay. So, untuk menyelesaikan apabila ada dua daya macam ni, so, macam biasa, kita buat juga formula jumlah moment pada titik O sama dengan berapa. Dan kita kena assume sama ada clockwise positif ataupun counterclockwise sebagai positif. Okay. Sebab kesan putaran ni, putaran hanya ada dua saja. Okay. Satu putaran ikut jam. Yang kedua putaran lawan jam. Okay. So dalam kes ni, okay, saya assume jumlah moment pada titik O sama dengan kosong. Okay. So saya assume clockwise positif. Okay, clockwise positif. So, apakah force dan jarak yang wujud dalam sistem ni? Okay, yang pertama yang wujud adalah 10 Newton. Okay, 10 Newton. So, 10 Newton, apabila kita pinkan pada kosong ni, so dia sebenarnya dia adalah clockwise. Okay. Dia sedang bergerak ke clockwise ikut arah jam. Okey, jadi 10 Newton okey darab 2 meter. Okey. Kemudian yang kedua, apakah daya yang wujud dalam sistem ni? Yang kedua adalah 5 Newton. Okey. 5 Newton ni pergerakan dia ke bawah. Dan apabila kita pinkan di O ni, okey, sebenarnya pergerakannya adalah counterclockwise. Okey, 5 ni counterclockwise. Jadi, bila counterclockwise, dia akan jadi negatif. So, 5 darab jarak. Jaraknya berapa? Jaraknya mesti dari O. Jangan ambil 3 saja. So, 5 darab jarak. Jaraknya adalah 3 tambah 2 meter. Okey. So, sama dengan 20, okey, tolak 25. So, 10 darab 2, 20. Tolak 5 darab 5 sama dengan 25. So, at the end kita akan dapat negatif 5 Newton meter. So, apakah yang dimaksudkan dengan negatif 5 Newton meter? So, maksudnya pergerakan ataupun resultant moment ini, okey, sebenarnya dia akan ke bawah ataupun counterclockwise. Okey. Counterclockwise sebanyak 5 Newton meter. Itulah dia. Okey. So, saya bagi contoh lain pula. Okey. Okey. Ada force 3 kilo Newton. So, ini jarak dia 1 meter. Okay. So, yang ni jarak dia 2 meter. Okay. Dan ada daya ke bawah. Daya ke bawah sebanyak 2 kilo Newton. Kemudian, saya tambah lagi satu jarak. Okey. So, yang ni ke atas. Okey. So, ke atas sama dengan 1 kilo Newton. So, jarak kat sini pula 2 meter. Okey. So, total length untuk beam ni adalah okey,
adalah 5 meter. Okay. So let's say kita namakan point di sini adalah O. Okay. So jumlah moment pada O sama dengan, so saya assume ke kanan adalah ataupun clockwise adalah positif. Okay. So apakah daya yang berputar ke arah clockwise? Okay. So bila saya pinkan dekat sini, so ini adalah beam. So yang clockwise adalah 2 kN. So 2 kN darab jaraknya adalah 2 tambah 1, 3 meter. Okey. Tolak. Okey. Tolak counter clockwise 3 darab 1 tolak 1 kN darab 5. Okey. So 2 kali 3 6 tolak 3 tolak 5. Okay. So 6 tolak 3 3 tolak 5 negatif 2. So negatif 2 kilonewton meter. So apakah direction ataupun resultant moment untuk kes ni? So dia adalah negatif 2 kilonewton, arahnya counter clockwise. Awak boleh lukis anak panah counter clockwise macam ni, ataupun awak boleh buat CCW dalam kurungan, maksudnya counter clockwise. So itu saja basic konsep untuk moment. Okay. Untuk next video next slide kita akan discuss berkenaan dengan moment of couple. Okay. So ini adalah contoh application moment. So ini ada satu spanner pipe yang digunakan untuk membuka pipe. Okay. So awak boleh tengok yang ni adalah dia punya reference dia. Okay. Sebab kita buka pipe kat sini kan. Okay. Dan ini adalah dia punya distance dia. Okay. Distance dia. Dan F ni adalah dia punya tangan dia lah yang digunakan. Okay. Fx. Okay. So kita ambil satu contoh mudah. Okay. Katakan F ni adalah 10 Newton. Okay. Dan jarak X ataupun jarak D ni adalah 2 meter. So berapakah moment untuk sistem ni? So momentnya adalah 10 kali 2 sama dengan 20 Newton meter. Okay. So bagaimana kita nak katakan application ni, macam mana kita nak menggunakan tenaga yang sedikit saja. Okay. Kita nak gunakan tenaga sikit saja untuk membuka pipe ni. So kalau kita nak gunakan tenaga sikit, contohnya requirement dia adalah 20 Newton meter. Okay. Kekuatan moment yang diperlukan untuk buka pipe ni adalah 20 Newton meter. Okay. So caranya adalah kita increase dia punya jarak. Contohnya saya increase jarak ni, okay, kepada 4 meter. Okay, kepada 4 meter. So saya hanya perlukan 5 Newton. Okay. Bila saya increase jaraknya daripada 2 meter kepada 4 meter, saya hanya perlukan 5 Newton. Sebab apa? So moment. So 5 kali 4 sama dengan 20 Newton meter. So sebenarnya kalau awak boleh imagine sini, kalau awak buka pakai spanner, buka pipe kan. Okay. So bila kedudukan bila yang ni katakan pipe, kita tolak daya kat sini dengan kita tolak daya kat sini. So yang ni lagi ringan. Okay, yang ni lagi ringan. Okay. So itulah dia konsep moment. Katakan requirementnya adalah 10 Newton meter. Kalau kita hanya ada jarak sebanyak 2 meter, so kita perlukan 10 Newton.
Okey. Tapi kalau kita ada 4 meter jarak, kita hanya gunakan 5 Newton. Itu adalah salah satu konsep moment. Okey. So, contoh calculation seterusnya. Okey, ini adalah contoh calculation yang seterusnya. So, ini adalah kedudukan rigid body-nya, dia ada dua angle ni dia macam ni. Okey. Ini kedudukan rigid body dia berbeza. Okey. So, sedikit info tambahan, saya rasa awak pun dah belajar dalam fizik kan berkenaan dengan rigid body. So, rigid body ni dia rigid lah. Dia jasad tegar, dia tiada berlaku perubahan bentuk. So, dia fix lah. Tapi dia ada jarak lah. Ada dimension dia lah untuk kita calculate. Okey. So, bagaimana kita nak tentukan moment dalam kes ni? Okey. So, first kali kita tengok rigid body ni ataupun papan kayu ni dia pin dekat titik mana? Okey. So, sebenarnya dia pin pada point A. Okey. Dia fix pada A. So, apa-apa pun dia akan berpusing dalam A lah. Okey. Kan moment kan dia berkaitan dengan perpusingan. Kesan putaran apabila dikenakan daya. Okey. So, pada point A, berapakah moment yang ada? So, dalam kes ni, okay, dayanya pun dah ada sudut. Okay, dayanya pun dah ada sudut. Okay. So, untuk pertama sekali, step yang pertama dalam kes ni, kita perlu pecahkan force ini kepada paksi X dan paksi Y dahulu. Okay. Pecahkan force ni kepada paksi X dan paksi Y. Paksi Y ke bawah dan paksi X ke kiri. Okay. So, ini adalah Fy dan ini adalah Fx. Okey, kita pecahkan dulu. Fx okey sama dengan, yang ni awak nak letak negatif ke positif ke tak kisah, yang penting awak tahu direction ni kat mana. Okey. Fx sama dengan 400 cos 20 darjah. Okey, sama dengan, kemudian Fy sama dengan 400 sin 20 darjah. Sama dengan. Okey, kita calculate. Fx sama dengan 400 cos 20. Okey, 400 cos 20 sama dengan 375 375.88 Newton. Okey. Dan 400 sin 20 sama dengan 136.81 Newton. So, kita telah pun dapat nilai paksi X, okey, iaitu 375.88 dan paksi Y kita dapat 136.81. Okey. So, daripada nilai yang kita dapat ni, dekat sini kita calculate moment. Okey. So, macam mana kita nak calculate moment? Okey. So, sebelum kita calculate moment, kita kena tentukan point yang kita nak pinkan ataupun reference point dia. So, reference point dia adalah pada A. Moment pada A. Okay. Moment pada A. Okay. So, jumlah moment pada A. So, saya assume clockwise positif. Okay. Clockwise positif. So, apakah moment yang ada dalam clockwise? Okay. So, kita check. Fy, jika dia ke bawah, okay, dia akan mengalami putaran counterclockwise. Okay. Dan Fx, jika dia ke kiri, dia pun akan mengalami putaran counterclockwise. So, sebenarnya kedua-dua force ni, dia menghasilkan counterclockwise punya moment.
Okey, dia lawan arah. Okey. So kedua-duanya adalah counterclockwise. So kedua-duanya adalah negatif. Okey. Jadi kita ambil dulu yang pertama, okey. Fx. Okey. Fx. So daya Fx adalah negatif 375.88. So momen daya darab jarak. So dayanya adalah 375.88 darab jarak. So jaraknya adalah jarak mesti jarak yang serenjang dengan point A. Okey. So ini adalah jarak yang serenjang dengan point A. Dia mesti 90 degree jarak dia. Okey. Dia mesti 90 degree. So Fx darab 2 meter. So negatif 375.88 darab 2 meter. Kemudian Fy pula counterclockwise juga negatif 136.81 darab jarak yang serenjang. So jarak yang serenjang untuk Fy adalah yang ni, 3 meter. Sebab dia straight ke bawah. Okey. Darab 3 meter. So kita akan dapat nilai negatif 375.88 darab 2 meter tolak 136.81 darab 3 meter. Dan kita akan dapat value-nya sebanyak negatif 1162.19 Newton meter ataupun negatif 1.16 kilo Newton meter. So dia adalah counter CCW, counterclockwise. So itu adalah momen yang berjaya kita calculate. Okey. So sebenarnya ini adalah konsep resultant moment. Kalau kita ingat lagi yang kita belajar sebelum ni, apabila kita kenakan force, okey. Kan? Apabila kita kenakan force F1, F2, F3, okey. So at the end kita nak tahu moment force ni dia ke mana. Kan? So dalam moment pun sama. Okey. Ada satu structure dan kita kenakan force. Okey. So at the end dia pusing ke mana? Ke kiri ke kanan? Okay. So dalam kes ni dia pusing counterclockwise. Sebanyak negatif 1.16 kilonewton meter. So itu adalah dia punya basic concept untuk moment. Okey, ada satu beam ataupun ada satu structure. So sini kena 5 Newton. Bawah ni kena 10 Newton. At the end dia pusing ke mana? Dan nilainya berapa? So itu adalah konsep asas moment yang kita belajar setakat ni.